Assalamualaikum. Hari ini kita sambung tajuk elektromagnet, subtopik yang kedua iaitu 3.2 daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, kalau kita perhatikan gambar tu, kita nampak ada satu dawai di mana dawai tersebut kita alihkan arus. Jadi dawai yang berarus ni kita sebut konduktor pembawa arus lah. Okey, sekiranya dawai tadi yang ada arus, kita letakkan di antara dua medan magnet di situ iaitu utara dan selatan. Jadi apakah yang akan berlaku kepada dawai tersebut? Okey, seperti yang kita sedia maklum, konduktor pembawa arus ni dia ada medan magnet. Sementara iaitu jika ada arus dia menjadi magnet iaitu elektromagnet. Sekiranya kita matikan arus tu, konduktor tadi akan hilang sifat magnet dia lah. Okay, jadi konduktor pembawa arus ni dia ada medan magnet, dan medan magnet kekal tu pun dia ada medan magnet dia sendirilah. Okey, jadi apakah yang akan berlaku sekiranya dua medan magnet ini bertemu? Okey. Jadi kita lihat di nota tersebut telah dinyatakan konduktor pembawa arus elektrik menghasilkan medan magnet. Sebagaimana yang saya nyatakan tadilah. Okey, jika konduktor pembawa arus tadi diletakkan dalam medan magnet yang lain, maka terhasilnya satu daya yang akan bertindak ke atas konduktor tersebutlah. Jadi kesan daya ni dia akan menyebabkan dawai tadi akan bergerak. Okey, kesan daya tadi dia akan menyebabkan dawai tadi bergerak. Jadi arah daya yang bertindak tadi ataupun arah gerakan dawai tersebut kita boleh tentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah yang ditunjukkan tu, anak panah warna merah tu menunjukkan dawai tu bergerak ke atas. Jadi bagaimana kita nak tahu dawai tu bergerak ke atas? Jadi kita akan gunakan tangan kiri Fleming. Okey. Tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming ni kita ambil tangan kiri masing-masing. Tangan kiri. Okey, ibu jari ni menunjukkan arah daya, manakala jari telunjuk kita menunjukkan B ni adalah arah medan magnet lah. Arah medan magnet adalah bergerak daripada utara ke selatan. Jadi di sini adalah utara, maka hujung jari ni adalah selatan. Okey, ini adalah selatan. Okey, jari hantu adalah arah arus. Jadi cikgu ulang semula. Ibu jari adalah arah daya. Ini adalah arah medan. Okey, ini adalah arah arus. Okey, jari anda tu pastikan sudut dia 90 darjah lah, saling berserenjang. Okey, daya dengan arah medan berserenjang. Medan dengan arus pun berserenjang lah. Okey, 90 darjah. Okey, jadi bagaimana kita dapat dawai tadi bergerak ke atas? Okey, kalau kita perhatikan semula gambar tadi. Okey, arah arus pada dawai itu kita lihat pada bateri positif dan negatif. Okey, kita tandakan arah arus terlebih dahulu. Okey, dah buat dah ni. Okey, positif, negatif. Jadi arah arus kita tahu dia mengalir daripada positif ke negatif lah. Jadi ini adalah arah pengaliran arus. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya adalah arah pengaliran arus pada dawai, pada sini. Pada dawai yang berada di antara medan magnet lah. Okey, ini arah arus yang akan kita ambil kira. Okey, lepas tu dia akan kembali ke negatif. Jadi kita perhatikan dawai ni, arah arus dia yang di sini Okey, arah arus dia keluar daripada kertas. Okey, arah arus keluar daripada kertas. Okey, ni north ni adalah utara. Okey, ini adalah selatan. Jadi medan magnet kita bergerak daripada utara ke selatan. Jadi kita ingat balik tadi, tangan kiri Fleming dia kata apa? Ibu jari adalah arah daya. Jari telunjuk kita adalah medan magnet, di mana di hujung jari tu menunjukkan arah selatan lah.
Okey, sebab medan magnet kita sentiasa bergerak utara ke selatan. Okey, manakala arah arus ni adalah bergantung kepada sambungan bateri tadilah. Okey, kalau kita perhatikan untuk kes kita ni, arah arus adalah keluar daripada kertas. Nampak yang anak panah dia keluar daripada buku ni lah. Okey. Jadi kita ambil tangan kita tadi. Yang pertama kita perlu buat adalah kita cari selatan. Okey. Nak mudahnya kita buat bentuk pistol ni dulu. Okey, shoot tembak tak. Jadi S ni adalah selatan lah. Okey, siapa yang kita nak tembak ni? Pokso. Okey. Ni south ni. Okey, cikgu cara paling mudah. S ni kan, south. Okey, cikgu anggapkan dia adalah penjahat lah. Nama dia penjahat kita hari ni adalah Pokso. Jadi kita nak tembak Pokso. Okey, jadi tangan awak tu tunjuk ke arah selatan. Okey, ni Pokso duduk sini ni. Okey, jadi kita tembak selatan. Nampak ni jari telunjuk kita ke arah selatan. Okey, arah arus tadi keluar daripada buku ni. Keluar daripada buku. Nampak tak ni? Dia keluar. Kalau masuk, jari kita ke dalam lah. Okey, sekarang ni arah arus kita keluar. Jadi jari kita ni sama dengan direction arah arus pada dawai ni lah. Okey, nampak? Keluar daripada buku. Okey, nampak tak ibu jari kita ke mana? Ibu jari kita ke atas. Okey, ibu jari ni adalah arah daya. Arah daya ni yang menentukan gerakan dawai tersebut. Jadi, oleh kerana ibu jari kita ke atas, maka dawai tadi akan bergerak ke atas lah. Okey, jelas? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, mengkaji daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, apa yang kita buat aktiviti ni, saya telah masukkan dalam kita punya Google Classroom dan juga cikgu dah hantar melalui Telegram lah. Okey, contoh aktiviti ringkas yang menunjukkan hubungan di antara arus dengan jarak rod kuprum bergerak. Okey, yang rod kuprum bergerak tu adalah menunjukkan daya dia lah. Okey, semakin besar arus yang kita alihkan, semakin jauh jarak rod kuprum tadi. Okey, aktiviti tu boleh tengok dalam Google Classroom ataupun Telegram kelas. Okey. Apa yang dia buat di sini? Dua rod kuprum sebagai landasan, satu lagi rod kuprum yang pendek ni, rod kuprum ni akan bergerak lah. Dia akan menunjukkan arah daya ke mana dia bergerak. Okey, ni bateri, ini Swiss. Okey. Okey, apa yang akan berlaku di sini bila kita hidupkan Swiss? Apakah yang akan berlaku kepada rod kuprum ni? Dia akan bergerak. Okey, macam mana kita nak tahu arah mana dia bergerak? Okey, katakan bateri kita ni. Okey, yang ni positif, yang ni negatif. Anggapkan ini positif, yang merah ni negatif lah. Okey, jadi arus akan mengalir ke Swiss dan seterusnya pergi ke rod kuprum pendek. Jadi yang arus yang kita pertimbangkan sebenarnya adalah pada rod kuprum ni lah. Okey, rod kuprum pendek ni. Dia menunjukkan arah arus masuk ke dalam buku kita tu. Okey, lepas tu dia akan pergi semula ke bateri. Okey, apa yang kita buat tadi? Tangan kiri. Okey, kita perhatikan di sini selatan berada di bawah ni kan. Okey, maka kita tembak siapa? Penjahat kita, Pokso. Okey, Pokso berada di mana? Bawah. Jadi, kita tunjuk arah ke bawah. Okey, selesai kita jumpa Pokso tu, okey, kita akan tembak jari kita ke bawah. Maka arah arus tadi kita perhatikan masuk ke dalam buku awak ni kan. Maka kita pusing jari ni ke dalam buku awak ni lah. Okey. Okey, jari telunjuk saya masih ke bawah. Okey, jari hantu saya ke dalam buku ni. Okey, jadi ibu jari saya ke mana? Ibu jari saya ke sebelah kiri. Maka apa maksudnya? Rod kuprum tadi akan bergerak ke kiri. Maka F kita adalah ke kiri lah. Okey. F kita, rod kuprum tadi dia akan bergerak ke kiri. Jadi rod kuprum tadi dia akan menggelongsor ke kiri. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya
arah medan magnet ni, medan magnet kekal ni kita songsangkan. Kita letak utara di bawah, selatan di atas. Okey, cuba teka apakah yang akan berlaku. Okey, ada perubahan ataupun tidak berubah ataupun dia bergerak lebih laju. Okey, sebenarnya apakah yang akan berlaku? Okey, masih lagi menggunakan tangan kiri Fleming. Okey, south berada di bawah. Okey, sekarang ni south ni berada di atas. Okey, kita songsangkan jadi selatan di atas, utara di bawah. Maka kita, penjahat kita telah lari ke atas, kita tembaklah ke atas. Okey, nampak? Okey, selatan kita berada di atas. Okey, selatan kita berada di atas. Okey, arus masih ke dalam tadi. Maka ibu jari kita menunjukkan arah ke kanan. Maka F kita ni dia akan jadi ke kanan. Okey, arah arus ke dalam tadi kan. Okey, F kita ke kanan. Menunjukkan bahawa rod kuprum pendek tadi, bila kita songsangkan kita punya magnet, dia akan bergerak pada arah bertentangan. Okey, kalau tadi ke kiri, dia akan bergerak ke kanan. Sama juga kesnya sekiranya kita songsangkan bateri. Katakan tadi sini positif. Kita tukar. Positif di sebelah sini, negatif di sebelah sini, maka pun sama. Kesan dia, daya tadi akan berubah arah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini ada latihan sedikit. Okey. Jom kita sama-sama pusing tangan masing-masing tu, jari masing-masing. Pastikan kita gunakan tangan yang betul, tangan kiri. Okey, sekiranya anda guna tangan kanan, maka anda akan dapat jawapan yang berbeza lah. Okey, tangan kiri. Okey, yang saya punya ni dah ada jawapan. Okey, jadi awak boleh lengkapkanlah modul masing-masing. Tapi kita kena lihat di sini bagaimana dia dapat F ni untuk ni lah. Okey, kita buat ni lah senang. Kita labelkan A, B, C, D. Okey, kita tengok kes A dulu. Okey, kes A. Okey, kita perhatikan bateri panjang di atas ni kan. Okey, maka ini adalah positif, ini adalah negatif. Maka arah arus akan mengalir daripada positif kena pada dawai kuprum pendek ni, dia akan ke negatif lah. Maka arah arus keluar daripada buku kita. Okey, ni selatan. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Perkara pertama cikgu kata tadi, cari kita punya penjahat dulu. Kita nak tembak dulu. Okey, selatan berada di bawah. Maka jari telunjuk kita tunjuk ke bawah. Jelas tak ni? Okey. Ni jari kita tunjuk ke bawah, selatan. Okey, lepas tu arah arus keluar. Okey, nampak? Jari telunjuk cikgu keluar. Okey, ni buku awak ni, dia keluar daripada buku awak ni. Okey, jadi ibu jari kita menunjukkan ke kanan. Okey, sama tak dengan jawapan? Okey, pastikan selatan, jari telunjuk ke bawah. Jari hantu keluar daripada buku awak ni, maka kita akan dapat F ke kanan. Okey, menunjukkan bahawa dawai tadi akan menggelongsor ke kanan. Okey, jelas? Okey, kita pergi pada contoh yang kedua, iaitu B. Kedudukan selatan masih di bawah. Cuma kita kita songsangkan bateri. Positif berada di bawah ni lah. Bila kita songsangkan bateri, kata apa tadi? Kalau yang ni ke kanan, yang ni akan jadi ke kiri lah sebab kita songsangkan bateri. Okey, cuba kita buktikan sama-sama. Okey, positif. Okey, arah arus daripada sini dia mengalir kena pada dawai kuprum pendek ni, rod kuprum pendek. Lepas tu dia ke sana lah, negatif. Okey, jadi yang kita ambil kira hanyalah yang pada rod kuprum pendek ni. Okey, arah arus kita masuk ke dalam buku kita tu. Okey, selatan berada di bawah. Okey, tangan kiri lagi. Okey, tembak pokso. Pung, mati. Okey, pokso berada di bawah. Okey, jari kita sekarang ni, jari hantu keluar.
daripada buku. Tapi yang ni ke dalam buku. Jadi kita pusing lah. Okey, kita pusing tangan kita. Telunjuk masih di bawah. Okey, jari hantu tunjuk dalam buku kita ni. Maka kita dapati ibu jari kita ke sebelah kiri. Okey, jadi F kita ni dia tunjuk ke sebelah kiri. Okey, nampak? Okey. Jari telunjuk ke bawah. Jari hantu masuk ke dalam buku ni. Okey, ibu jari kita ke kiri. Okey, yang seterusnya kita pergi ke kes C. Okey, apa bezanya di sini? Yang ni kita tetapkan arah arus, cuma selatan berada di atas lah. Okey, kita tengok. Kita tembak ke atas. Selatan ke atas. Okey, jadi jari telunjuk kita ke atas lah. Kita tembak arah ke atas. Okey, arah arus kita keluar daripada buku. Tapi jari cikgu ni, jari telunjuk cikgu ke dalam buku kan. Jadi kita kena pusing. Okey. Nampak ni? Allah. Okey. Jari telunjuk ke atas. Jari hantu keluar daripada buku. Okey, ibu jari cikgu akan dapat ke sebelah kiri. Okey, untuk D pun sama. Fokso masih berada di atas. Cuma arah arus ke dalam buku. Maka ibu jari kita akan dapat ke sebelah kanan. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh dapat? Jadi cikgu nak kamu lengkapkan jawapan ni dalam modul masing-masing lah. Okey, kesimpulan dia. Okey, suatu daya terhasil dan bertindak ke atas konduktor yang membawa arus elektrik yang berada dalam satu medan magnet kekal jika arah arus yang mengalir sentiasa berserenjang dengan arah medan magnet. Okey, ya, kita punya jari telunjuk tadi dengan jari hantu kita mesti sentiasa berserenjang lah. Baru kita dapat nilai F yang betul. Okey. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet tadi mengalami daya? Kita tahu sekiranya konduktor pembawa arus tadi kita letakkan dalam medan magnet, dua medan magnet akan bertemulah. Maka kita kata tadi dawai kita tadi akan bergerak. Okey. Dawai yang bergerak tadi menunjukkan adanya daya. Maknanya konduktor tadi mengalami daya lah. Jadi kita nak lihat di sini bagaimana daya tersebut terhasil. Okey. Jadi sebenarnya di sini medan magnet kekal dia ada medan magnet yang seragam dan selari lah, iaitu medan magnet yang bergerak daripada utara ke selatan. Okey, ini adalah medan magnet untuk medan magnet kekal. Untuk magnet kekal. Okey, tapi dawai kita tahu dawai kita ni arus dia boleh masuk dan juga boleh keluar lah. Okey, kalau kita belajar sebelum ni, tanda pangkah adalah untuk arah arus masuk. Macam skru tu, kita punya belakang skru, kalau kita masukkan dalam di dinding katakan, kita pulas skru tu, jadi hujung skru tu akan nampak pangkah macam ni lah. Jadi skru masuk, jadi hujung dia ni, pangkah ni menunjukkan arus tu masuk lah. Okey, ni sekiranya kita keluarkan skru. Okey, ni cara nak hafal mudah lah. Okey, kita akan nampak lubang pada dinding tu. Maka ini menunjukkan skru tu telah keluar. Jadi arus ni adalah arus keluar. Ini adalah arus masuk. Okey. Jadi dawai tadi pun ada medan magnet dia. Magnet kekal pun ada medan magnet dia. Okey. Untuk konduktor pembawa arus ni, kalau arus keluar, okey, cara kita nak tentukan arah medan, kita imbas balik. Ibu jari adalah arah arus. Okey, lingkaran
lingkaran pada jari kita ni, ini adalah arah medan. Okey, kalau kita perhatikan di sini, arus keluar. Maka ibu jari kita keluar macam ni lah. Okey, menghadap saya ni. Okey, jadi kita perhatikan di sini, jari akan bergerak lawan jam. Okey, kalau tanda arus masuk ni, jadi ibu jari kita ke dalam, nampak tak ni? Maka jari kita tadi akan bergerak mengikut jam. Pastikan tangan kanan. Kalau guna tangan kiri, jadi lain. Okey, untuk konduktor pembawa arus, guna genggaman tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet lah. Yang menentukan daya tadi, kita menggunakan tangan kiri Fleming. Jangan bertukar. Okey, apakah yang berlaku sekiranya kedua-dua medan tadi bertemu? Okey, apabila kedua-dua medan ini berinteraksi, okey, istilah dia berinteraksi, maka satu medan magnet yang baru akan terbentuk lah. Okey, nama dia medan magnet paduan. Okey, ataupun gabungan lah, medan magnet yang gabungan yang dinamakan sebagai medan lastik. Okey, medan lastik. Okey, daripada katakan ni dawai tanda pangkah ni menunjukkan arah arus ke dalam kan. Okey, arah arus ke dalam, maka dia okey, ibu jari kita ke dalam tadi. Okey, maka arah medan kita pada dawai ni mengikut jam lah. Okey, jadi anak panah dia nampak dia ikut jam. Untuk utara selatan ni, dia memang sentiasa bergerak daripada utara ke selatan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apakah yang berlaku di sini? Di bahagian atas ni, arah medan dia bergerak pada arah yang sama. Okey, garis-garis medan ni dalam arah yang sama. Di sini ada dinyatakan dalam nota awak ni. Apa yang berlaku jika arah garis-garis medan ni sama? Okey, medan magnet di kawasan ini akan jadi lebih kuat. Okey, manakala di bahagian bawah ni, medan magnet kekal kita bergerak daripada kiri ke kanan. Tapi kita punya dawai ni, pada bahagian hujung ni, dia bergerak sebaliknya lah. Jadi, dia berlawanan. Okey, nampak ni, dia berlawanan. Okey, apa yang berlaku sekiranya garis medan ini bergerak pada arah bertentangan? Okey, maka bila dia bergerak pada arah bertentangan, medan magnet yang terhasil lebih lemah. Jadi atas ni kuat, yang bahagian bawah ni oleh kerana dia bergerak pada arah bertentangan, maka garis medan tadi menghasilkan kawasan medan magnet yang lebih lemah sebab dia bertentangan. Okey, perbezaan kekuatan medan magnet, yang atas lebih kuat, yang bawah lebih lemah. Okey, apa yang berlaku bila ada perbezaan kekuatan medan magnet tadi? Okey, dia akan menghasilkan daya. Okey, daya paduan tadilah ataupun F ni. Okey. F ni dia akan menghasilkan daya yang menyebabkan dawai kita tadi bergerak. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, di kawasan yang kuat, garis medan dia akan jadi rapat-rapat lah. Okey, manakala di bahagian yang lemah ni, garis medan dia berkurang. Kalau kita perhatikan di sini, dia kosong. Yang ni dia padat. Okey, menunjukkan kawasan atas ni, medan magnet dia lebih kuat. Di bahagian bawah, medan magnet dia lebih lemah. Jadi perbezaan kekuatan medan magnet tadi, dia akan menghasilkan daya. Yang kuat ni akan tolak yang lemah lah. Jadi dawai ni akan bergerak daripada atas ke bawah. Jadi sebab tu F kita ke bawah ni lah, sebab di bawah ni lebih lemah. Okey, itu cara kita nak menentukan daya yang terhasil tu, arah dia ke bawah ni kita boleh hasilkan daripada lukisan ni lah, lukisan medan lastik. Nak lebih mudah, kita boleh guna tangan kita tadilah. Okey, tangan kiri Fleming. Okey, mana kita punya penjahat poksuh kita tadi? Okey, ni selatan. Okey, tangan kiri tembok selatan. Pum. Okey, mati poksuh. Okey,
tanda pangkah menunjukkan arah arus masuk. Jadi jari hantu kita ni masuk dalam buku. Okey, poksuh masih di sana. Okey, jari telunjuk kita masuk ke dalam. Okey, jadi apa yang kita perhatikan di sini, F kita iaitu ibu jari kita arah ke bawah. Okey, sama tak? Sama. Okey, jadi kita nak lukis pun boleh. Kita nak guna terus menggunakan tangan kiri Fleming pun boleh lah menentukan ke mana F kita ke bawah. Jadi lukisan dia kalau F ni ke bawah, atas ni mesti lebih kuat, maka garisan dia lebih banyak, bawah ni dia lebih lemah. Okey, ini tugasan yang perlu anda buat lah. Okey, seperti yang cikgu nyatakan tadi, kita boleh lukis satu persatu macam atas ni. Kita lukis yang ni dulu baru kita dapatkan yang gabungan ni lah. Okey, yang ni awak terus lukis yang gabungan. Okey, untuk yang gambar rajah mula-mula tu, yang dia bergabung mula-mula tu, awak boleh buat di kertas lain dululah. Okey, yang ni kita nak hasil yang akhir. Okey, seperti yang cikgu katakan tadi, kita boleh juga menggunakan tangan kiri Fleming lah. Jadi kita tentukan siap-siap ke mana F kita, maka dengan cara itu kita boleh tahulah kawasan mana lukisan kita punya garis medan tu padat. Okey, kawasan yang kuat, garisan medan dia lebih padat. Okey, kalau kawasan yang lemah, garis medan dia lebih sikit lah. Okey, kalau kita tengok sini, F dia ke atas, maka di bawah ni lebih banyak garisan, atas ni sikit je lah. Okey, boleh guna tangan kiri Fleming. Okey, selatan. Ni tanda bulat ni adalah arus keluar, maka jari telunjuk saya keluar daripada buku. Okey, nampak? Poksuh ke sana, tembak pom, mati. Okey, ni arah arus. Okey, maka ibu jari kita ke atas, sama kan? Maka sini dia punya garis medan lebih tebal lah. Okey, lebih padat. Ini ada satu je. Okey, untuk yang ni pun sama, selatan di sini. Okey, cari selatan, tembok selatan, poksuh di sana. Okey, mati poksuh, tengok arah arus pula. Arah arus pangkah maksudnya masuk ke dalam, jadi jari telunjuk kita pusing ke dalam buku. Selatan masih samalah, jadi jari telunjuk kita jangan ubah. Okey, jari telunjuk ke selatan, jari hantu masuk ke dalam. Kita perhatikan ibu jari kita ke bawah. Bila dia ke bawah, atas ni lebih padat, bahagian bawah ni kurang padat lah garis medan dia. Okey, begitu juga yang ketiga dan keempat ni. Okey, yang ni dia ada dua dawai. Ni sebenarnya coil ni, dia gelung. Jadi arah arus tu satu akan masuk, satu akan keluar lah. Okey, tanda pangkah untuk masuk, yang ni untuk arah arus keluar. Buat satu-satu. Okey, katakan kita nak tengok yang pangkah dulu. Jadi yang ni kita tutup lah dulu. Buat satu-satu. Okey, kita tengok yang pangkah ni. Yang pangkah ni menunjukkan arah arus masuk. Okey, cari penjahat kita poksuh. Ni selatan ni. Selatan berada di sini. Jadi tembok selatan. Guna tangan kiri ya. Okey, ni pangkah ni arus masuk. Jadi jari telunjuk saya kena pusing ke dalam lah. Okey, maka ibu jari saya ke bawah. Okey, ni dapat ke bawah. Okey, yang ni pula selatan masih tempat sama, arus keluar. Ni, arus keluar. Okey, ibu jari ke atas. Okey, maka kita akan dapat ni ke atas. Okey, seperti yang kita kata tadi, arah daya ni menunjukkan atas ni lebih kuat, di bawah ni lebih lemah lah. Sebab daya tolakan yang terhasil tu disebabkan oleh perbezaan kekuatan medan magnet yang terhasil lah. Jadi atas ni lebih kuat, maka dia lebih padat. Kalau sini dia bergerak ke atas, maka di sini lebih kuat, maka sini lebih padat lah. Jadi sini lemah, maka kurang padat. Okey, nombor 4 sama sahaja. Awak boleh cuba sendiri. Yang ni arus keluar, yang ni arus masuk. Okey, kita dapati, okey, ni F ke atas, ni F ke bawah. Maka sini lebih padat sebab dia lebih kuat. Sini dia ke bawah ni, maka atas ni lebih kuat, maka dia lebih padat lah. Okey. Boleh cuba buat dulu guna tangan tu, lepas tu lukis lah. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya bertindak ke atas konduktor membawa arus dalam suatu medan magnet.
dia ada dua faktor, iaitu magnitud arus yang mengalir pada konduktor tadi. Yang kedua, kekuatan medan magnet. Okey, semakin besar arus, semakin besar daya yang bertindak ke atas konduktor tadilah. Okey, kalau kita besarkan arus, semakin jauh kita punya dawai kumpulan pendek tadi akan bergeraklah, menunjukkan dia punya daya yang terhasil lebih besar. Okey, kalau kita guna magnet yang lebih besar, dia punya kekuatan dia lebih kuat. Okey, maka daya terhasil pun bertambahlah. Okey, semakin kuat medan magnet kekal, semakin besar daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus tadi. Okey, faktor lain sebenarnya adalah faktor yang pertama, arus. Oleh kerana kita guna dawai, kita telah belajar pada tajuk bab 2, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Siapa ingat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam tajuk bab 2, iaitu jelas, jenis bahan ataupun kerintangan dawai itulah. Okey, L ni adalah panjang dawai, A ni luas kerata rentas dawai, area. Okey, S adalah suhu. Jadi faktor yang kita nak lihat hari ni adalah A ni lah. A ni merujuk pada apa tadi? A merujuk kepada luas keratan rentas. Okey, sekiranya luas bertambah, maka rintangan akan berkurang. Bila rintangan berkurang, arus yang mengalir lebih besar. Okey, jadi kalau kita guna konduktor yang mempunyai luas keratan rentas dia lebih besar, maka daya yang terhasil pun lebih besar. Sebab apa? Arus bertambah, maka F kita pun bertambah. Okey, sekiranya kita guna konduktor yang luas dia kecil, maka rintangan dia tinggi. Bila rintangan tinggi, arus dia kecil. Bila arus dia kecil, maka daya pun kecil lah. Jadi tak sesuai lah kita guna luas keratan rentas yang kecil lah. Kita guna luas keratan rentas yang lebih besar, supaya arus yang mengalir lebih besar, maka daya yang terhasil pun lebih besar. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum.